Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Syukur pada Allah tuan-tuan, 2 tahun dah kita tidak berjumpa dan tidak berceramah di Masjid Batu Belah ini. Syukur saya kerana tuan-tuan nampak sihat, datang ke masjid dan terus beriktikaf. Walaupun zaman ketika ini zaman Covid, dan Covid ini pula telah di-upgradekan lagi, kuman-kuman yang sampai payah kita nak sebut. Daripada Delta ada nama baru pula. Jadi tuan-tuan, syukurlah pada Allah yang nikmatnya yang tidak terhingga diberi kepada kita untuk terus datang ke masjid dan terus beramal bagi menambahkan pahala-pahala kita di sisi Allah apabila kita berjumpa di Yaumil Mahsyar nanti, terutama di titian sirat, tuan-tuan. Jadi tajuk yang untuk menyambung kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang ini berada di jilid ketiga Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang dicetak oleh Jakim. Jadi tuan-tuan, ada satu bab dalam yang kita ingin sambung pelajaran yang kita telah tinggalkan 2 tahun yang lepas, ialah babul jam' bainal khauf war raja', iaitu satu bab yang menghimpunkan antara sifat takut dan sifat mengharap. Jadi tuan-tuan, manusia ini semuanya akan mati. Oleh itu, sebaik-baik bekalan untuk menghadapi mati ialah dengan memperbanyakkan amal soleh semasa hidup ini dan mengharapkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi cuba membawa kita, tuan-tuan, bagaimana nak integratekan, meletakkan wadah takut kepada Allah dan wadah mengharap kepada Allah. Jadi 2 komponen ini tidak boleh dipisahkan. Kalau kita lihat ini, tuan-tuan, huraian yang mudah dalam mukadimah yang saya baca tadi, kata Imam Nawawi, setiap manusia akan mati. Jadi sebaik-baik bekalan mati ialah memperbanyakkan amal soleh. Ini sebahagian daripada amal soleh yang kita lakukan, datang ke masjid, solat subuh waktu orang gelap-gelap ini. Yang kedua, kata Imam Nawawi, mengharapkan pembalasan dari Allah. Jadi bila kita dah buat amal soleh, moga-moga Allah membalas apa yang kita telah lakukan, sama ada dalam bentuk pahala, dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk apa pun. Satu tadi memperbanyak amal soleh. Lepas dah buat amal soleh, harap kita ialah untuk mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hujah yang diambil oleh Imam Nawawi daripada Al-Quran? Satu ialah surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran ini, tuan-tuan, semua kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan ditemukan daripada dalam surah Al-Imran ini 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh
fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum wa dzuqul azaba bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Ayat ini mengingatkan kita apa tuan-tuan? Akan hari kiamat yang semua orang akan menghadapinya. Ini zaman Covid ini memanglah tak semua umat akan menghadapinya. Umat bapa kita, mak kita dulu yang telah meninggal dunia dia tak jumpa. Alhamdulillah kita berjumpa. Nampak 2 tahun dah kita tidak berjumpa, 2 tahun dah kita sembahyang yang sepatutnya sunnah Nabi rapat-rapat diberi kelonggaran untuk kita menjauhkan jarak sosial, istilah dia lah, tapi untuk menjauhkan jangan wabak itu merebak, itu sebenarnya. Jadi ingatan kita hari kiamat sudah tentu semua orang akan menghadapinya. Ketika itu tuan-tuan, yauma tabyaddu wujuh, ada muka orang-orang yang pada hari kiamat nanti mukanya putih berseri-seri. Kalau biasalah orang masa kita, zaman kita hidup segar sihat ini, kalau sebut berseri-seri menunjukkan happy-nya kita, seronoknya kita. Jadi tuan-tuan, semoga kita pada hari kiamat nanti termasuk dalam kumpulan orang yang mukanya berseri-seri. Dan yang kedua tuan-tuan, ada orang pada hari kiamat nanti mukanya menjadi hitam lagi kelam. Wujuhu wa taswaddu wujuh, mukanya gelap gelita tuan-tuan ya. Kelam ni hitam lah, gelap. Jadi ini melambangkan orang-orang yang banyak dosa dan banyak amalannya tidak dibuat yang baik-baik. Yang ini kita tak katakan dia calon neraka, tapi calon yang diminta kita supaya sebelum kita sampai ke masa time itu berjaga-jagalah. Jangan buat dosa sangat, kalau boleh tinggalkan. Jadi kalau nak tunggu hari kiamat lambat, tapi sekarang ini Allah telah tunjukkan kepada kita tuan-tuan, sebenarnya zaman Covid ini. Kadang-kadang dulu orang yang kena Covid macam dia bagi tempoh kan, ada sakit sana, sakit sini, sesak napas, macam-macam. Kalau siapa ada keluarga dia telah meninggal kerana Covid, dia tahulah cerita ini. Keluarga saya 2 orang tuan-tuan. Jadi walaupun kita tidak ziarah, tapi ceritanya itu kita tahu. Dia ada simptom-simptom bahasa sekarang. Dia beri sakit itu, sakit ini. Sampai bila terlampau sakit, dia akan diinjek supaya kita tidak sedar. Jangan terlampau tak tahan menahan kesakitan itu. Jadi tuan-tuan, bila dah diinjek tak sedar, kalau sekiranya kuman Covid ini masih berada dan menyerang, yang diserang bukannya kaki, tangan, organ-organ kita tuan-tuan. Organ ini adalah jentera kepada badan kita, yang kita boleh bergerak, yang kita boleh datang ke masjid, yang saya boleh bercakap, yang kita boleh makan, minum. Jentera itu telah dirosakkan oleh tuan-tuan? Covid punya kuman. Dulu Covid, lepas itu datangnya Delta. Yang nama baru ni saya pun tak ingat. Begitu teknikal sekali. Jadi ada 3 keturunan tuan-tuan. Rupanya kuman ni dia boleh berkahwin tuan-tuan. Jumpa kuman lain, kuman lahirnya Delta. Jumpa kuman habis Delta, datang balik kuman lain, perkahwinan ini. Maka tuan-tuan, ini adalah satu contoh kiamat kecil kepada kita, bahawa apa yang datangnya daripada Allah itu memang akan berlaku benar-benar di zaman nanti, iaitu hari kiamat. Jadi persiapan ini kena mula daripada sekarang. Dengan sebab itu, kalau kita tengok yang bukan semua apa yang didatangkan oleh Allah itu benda yang tidak baik, sebenarnya kita kena fikir, think positif, berfikirlah benda baik. Apa yang Allah datangkan untuk mengajar kita semua. Jadi yang paling nampak yang daripada saudara-saudara
yang telah meninggal. Saudara saya 2 orang yang telah meninggal itu tuan-tuan, dikhabarkan setelah diinjek tak mau baik, tak masih terus juga organnya dah rosak, maka bila diinjek seterusnya sebelum dia tidak disedarkan diri ini tuan-tuan, diajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diajar untuk mengucap. Jabatan agama telah datang ke tempat-tempat orang yang seperti ini untuk mengajar ucapan yang terakhir bagi dia, supaya dia telah bila diinjek dan tak ingat apa-apa, dan teruslah dia akan meninggalkan dunia. Itu positifnya. Maksudnya kita belum tentu tuan-tuan boleh mengucap ketika akhir kalam kita besok. Tapi orang-orang yang dikenai dengan virus COVID ini, Delta ini, semuanya telah Allah selamatkan dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pikiran positif saya bila mendengar berita ini, diajar kepada semua orang-orang Islam yang nak meninggal tuan-tuan, insya-Allah syurga untuk mereka. Jadi jangan padan dah dia kena, susah. Kita belum tentu bila, belum tentu kalau tak kena virus ini, belum tentu kita boleh mengucap 2 kalimah syahadat akhir kalam yang masa kita hidup di dunia ini. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat masa nak ke bumi dan macam-macam tu, Allahu Akbar, sedih tuan-tuan. Hanya orang tertentu saja yang boleh dekat melihat, mukanya pun tak boleh tengok. Dah dibalut dengan macam-macam daripada hospital, terus dibawa ke, kalau saya dulu pergi ke Seksyen 21, itu pun melihat daripada jauh tuan-tuan. Diberaturkan apa nama, band-band, band yang pertama kebetulan keluarga saya sampai 7, yang 6 itu datang daripada Hospital Kelang, yang 1 daripada keluarga saya itu ialah daripada hospital apa nama, Putrajaya. Jadi tuan-tuan, itu pengajaran yang saya dapat sendiri, yang mungkin tuan-tuan juga mengalami, melihat apa yang berlaku. Jadi tuan-tuan, selepas itu kalau kita lihat macam-macam, kadang-kadang kita fikir kuman boleh berkahwin, keluar generasi baru. Yang terbaru ini tuan-tuan, kita tak boleh diktat, tak boleh tahu sama ada orang itu kena virus itu ataupun tidak. Kalau dulu boleh, ini tak boleh. Tahu-tahu dah kena dan jalan. Begitulah hebatnya Allah memberi pelajaran kepada kita semua, supaya kita sentiasa menjaga kesihatan. Kita semua jangan buat maksiat. Kita semua kena beramal supaya kita termasuk dalam kategori yauma tabyaddu wujuh, bukannya wa taswaddu wujuh. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan kalau selama ini kita lihat bahawa satu lagi yang saya nampak tuan-tuan, perlancongan, bukan saya anti pelancongan. Pelancongan kalau yang tidak mengikut norma-norma Islam tuan-tuan, dia akan merebakkan penyakit ini. Ingat tak Langkawi bila dibuka baru ni? Bukan Langkawi, di mana-mana. Berima rombongan pertama yang mengajarkan umrah pergi ke Mekah pun tuan-tuan, Allah jangkiti juga dengan benda ini. Tapi tuan-tuan, bila kita ingat kalau apa nama, pelancongan ini mendatangkan kebaikan, silalah, tak ada apa-apa. Jangan buat maksiat. Percaya bahawa rezeki daripada Allah, bukan rezeki daripada aktiviti pelancongan yang ada maksiatnya. Itulah yang paling besar yang kita kena ingat tuan-tuan. Selama ini kita berpahaman pelancongan bahawa rezeki. Rupa-rupanya kalau pelancongan yang di dalamnya ada maksiat, mendatangkan bahaya kepada kita. Okey, kita teruskan balik tuan-tuan apa yang kitab hadis yang bab yang saya nak bawa pada hari ini,
Imam Nawawi membawa satu lagi tuan-tuan. Dia kata dalam membicarakan tajuk dan ayat ini tadi, dia kata ketika kita masih hidup dalam keadaan sihat, hendaklah kita ada sifat rasa takut untuk mengharap kepada Allah. Takut, ya Allah, saya dah sembahyang, saya dah jaga diri, jaga anak, jaga keluarga, untuk ikut apa segala perintah-Mu, tuan-tuan. Ya Allah, bila sihat kena macam tu, tuan-tuan. Bila sakit sentiasa mengharapkan rahmat dan pertolongan dari Allah, minta disembuhkan. Okey, itu Imam Nawawi punya pembawa idea yang untuk kita lebih menghayati ayat tersebut. Satu lagi surah Al-Iftar, tuan-tuan, yang 13 hingga 14, Allah menyebut pasal benda yang hampir sama ini, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, ayat yang ke-14. Gunanya catatan para malaikat untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah, kerana sesungguhnya orang yang taat, abrar, membuat benda baik ini, tuan-tuan, tetap akan berada di syurga yang dipenuhi dengan segala nikmat. Begitulah sebaliknya, tuan-tuan, kalau seorang itu banyak dosa, banyak salah, akan ditempatkan di neraka yang menjulang-julang apinya untuk menyeksa penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillah. Ada satu lagi, tuan-tuan, Al-Qari'ah. Ni memang apalah daripada mukaddam dulu, kita pun dah baca dah. Bermakna Allah nak bagi tahu kepada kita dalam 3 tempat ini, banyak lagi tempat yang seperti ini. Dalam Al-Qari'ah ayat ke-8 dan ke-9, adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya, tuan-tuan, orang yang ringan timbangan dan amal baiknya, maka tempat kembalinya di hawiyah. Jadi, tuan-tuan, Al-Qari'ah ini yang sering kita baca ialah فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Jadi ketiga-tiga ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi bagi membicarakan tajuk ini memang bahasa sekarang kau-kau sungguhlah untuk kehidupan kita, supaya jangan buat benda yang tidak baik. Okey. Seterusnya, tuan-tuan, kita pergi setelah tengok huraian tajuk, melihat ayat Quran, maka barulah sampai hadis-hadis yang membicarakan tajuk tersebut. Hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis ke-70, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannati ahad, walau ya'lamul kafir ma indallahu minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahad, atau kama qala rawahul Muslim. Hadis yang daripada Abu Hurairah ini, tuan-tuan, memberitahu bahawa Rasulullah ada bersabda seperti ini. Pertama, sekiranya orang mukmin tahu bagaimana keadaan siksaan Allah di akhirat nanti kalau banyak dosa, tuan-tuan, niscaya tak ada seorang pun untuk keadaan siksaan Allah di neraka, niscaya tak ada seorang pun yang tak nak untuk mendapatkan siksaan ini. Tetapi bagi orang kafir, tuan-tuan, betapa besarnya rahmat Allah, niscaya ia tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari rahmatnya.
Sekiranya orang kafir tahu betapa besarnya rahmat Allah ke atas syurga ini, nescaya tak ada seorang pun yang akan berputus asa untuk mendapat rahmatnya. Jadi hadis ini tuan-tuan memberi pengajaran kepada kita orang Islam, hendaklah sentiasa merasa takut terhadap siksaan Allah. Caranya dengan mengerjakan amalan-amalan soleh semasa hidup di dunia ini, sebab amalan soleh yang dikerjakan sebagai menurut perintah Allah bukannya hendak mendapatkan pembalasan surga semata-mata, tetapi perintah Allah yang utama. Baik, itu kalau misalnya Allah nak bagi syurga, alhamdulillah, kan? Beramal ini nawaitunya untuk patuh kepada perintah Allah. Allah nak bagi syurga, masya Allah, itu bonus tuan-tuan ya. Tetapi rahmat Allah ini tuan-tuan yang akan diberi kepada hamba-Nya amat luas dan mudah kepada orang yang taat. Sebaliknya amat berat bagi orang yang derhaka. Jadi hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dan banyak-banyak untuk mendapatkan rahmat-Nya. Jadi tuan-tuan, rebutlah sebagai orang Islam untuk sentiasa mendapat rahmat Allah dengan melakukan segala perintah-perintah Allah. Nampak kita simple saja datang ke masjid, mendirikan rukun Islam yang kelima, yang itu solat, mudah saja. Tapi tuan, kalau kita buat kerana orang, buat kerana sebab jiran, kawan bertanya ngapa lama tak datang, jadi ada sebab-sebab yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Tetapi kalau sebab untuk mematuhi perintah Allah dan untuk menzahirkan ketaatan kita kepada Allah, untuk merebut rahmat-Nya, untungnya kita tuan-tuan. InsyaAllah kita termasuk dalam kategori ini. Hadis yang kedua tuan-tuan ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha ar-rijal ala a'naqihim wa in kanat salihah qalat qaddamuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya awailaha aynama tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai' illa al-insan walau sami'ahu la sa'iq, rawahul Bukhari. Jadi tuan-tuan, hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila jenazah diletakkan dalam keranda, saya fikir semua orang pernah tengok jenazah yang diletakkan dalam keranda lalu diusung oleh beberapa orang lelaki di bahu mereka. Lepas itu, jika seorang yang soleh dalam jenazah itu, orang yang soleh, moga-moga kita termasuk dalam grup orang yang soleh, dia akan berkata, kata Rasulullah, cepatkanlah aku, cepatkanlah aku, cepatkanlah aku. Sebanyak 2 kali disebut di sini. Untuk apa tuan-tuan? Cepat masuk ke liang lahat. Sebaliknya tuan-tuan, bagi orang yang tidak banyak amal solehnya ataupun dia banyak dosanya, tak sempat minta ampun, tak sempat istighfar, tahu-tahu macam zaman Covid ini dosa banyak, tak sempat dah kena Covid, kemudian dia terus masuk hospital dan meninggal, maka apa yang dikatakan alangkah malangnya aku, kemanakah engkau semua akan membawa aku, ketika itu pikul orang itu. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Jadi kadang-kadang kita terfikir juga yang varian yang terbaru ini tuan-tuan, yang tidak ada simptom sakitnya, terus kena dan terus mati. Macam benda ini memang berlaku tuan-tuan. Sekarang ini sudah berlaku. Jadi kematian seperti ini, jadi alangkah malangnya aku, kemana kau nak bawa aku, jenazah seperti ini, dia berkata seperti itu.
Pasal apa tuan-tuan? Pada ketika itu semua makhluk mendengar suara jenazah yang dalam dialog pertama dan dialog kedua ini. Yang tak dengar manusia macam kita saja. Kalau kita tengah pikul jenazah, mereka bercakap seperti itu tuan-tuan, Allahu Akbar, cabut lari tuan-tuan. Kan dah habis nyawanya masih boleh bercakap, kan gitu. Tapi Allah sembunyikan pendengaran itu tidak sampai ke telinga manusia. Jadi hanya Nabi saja yang boleh mengeksplain di dalam hadis ini. Niscaya kita semua kata Nabi akan pengsan kerana terperanjat dengan suara yang telah disebutkan tadi. Hadis ini riwayat Bukhari tuan-tuan. Jadi kita tengok pengajarannya bahawa wanita makruh mengusung jenazah. Jadi kalau dah tak ada orang lelaki, semuanya wanita, tak apalah. Dalam konteks kita sekarang, memang lelaki ada, dan wanita biasanya lelaki lah yang ke depan untuk, kalau jenazah itu lelaki, kita lah yang mandikan, kapankan, jadi imam solat dan mengusung, memikul jenazah itu paling minimum daripada sini sampai ke kereta jenazah. Daripada kereta jenazah akan turun kepada liang lahat, lelaki. Kalau perempuan pun lelaki yang menguruskan benda-benda seperti ini. Jadi ini sebagai hukum saja. Kita tidak buat, itu kita tahu dah maklum dah hukum ini. Selagi masih ada lelaki pun, wanita tidak boleh membuat ke depan untuk menguruskan jenazah, tuan-tuan ya. Lebih lagi memikul, tak boleh. Orang mati yang beriman dan beramal soleh dapat melihat kedudukannya di akhirat dan ingin segera untuk mendapatkannya. Itu yang masa kita pikul jenazah itu, segeralah. Sebab dia rasa, aku telah melaksanakan tugas kepadamu ya Allah masa hidup di dunia ini dengan banyak amal soleh. Moga-moga kau terima. Itu yang tajuk ini ialah mengharap. Terima ya Allah. Bila diterima, maka saya nak melihat balasannya, apa yang akan kau beri semasa di akhirat nanti. Di masanya akhirat, alam kubur itu sebahagian daripada akhirat yang dia akan lihat, bahawa untuk mendapatkan reward, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang reward yang sebenar, yang terakhir ialah pada yaumil mahsyar nanti, dan sampai ke syurga. Jadi tuan-tuan, orang kafir dan orang fasik, nauzubillah, supaya kita tidak mati dalam kafir, dan kita tidak, walaupun Islam, kita tidak mati dalam fasik tuan-tuan. Kalau dengar cerita-cerita ini, dia akan rasa takut untuk menghadapi alam akhirat. Jadi kalau kita tengok, kenapa orang mati ini, orang soleh ini, muka dia tersenyum saja. Kita tengok muka jenazah tu rasa seronok tuan-tuan. Pasal apa? Dia happy dengan kematian yang telah dilaluinya dan iman dan amal soleh yang dibawanya untuk menuju alam akhirat. Tapi orang kafir dan orang fasik, orang Islam yang banyak dosa tuan-tuan, dia cukup takut bila sebut alam akhirat. Sebab akan menunggu ialah siksaan-siksaan, bukan keseronokan atas kematiannya itu. Okey. Hadis yang ketiga tuan-tuan dalam bab ini tak banyak, cuma hadis ada 3 saya tak silap saya betul. An Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraqi na'lihi wan naru mislu zalik, rawahul Bukhari atau kama qala. Hadis dari Ibnu Mas'ud ini tuan-tuan, katanya Rasulullah pernah bersabda, syurga adalah lebih hampir kepada seseorang berbanding daripada tali kasutnya. Tali kasut macam tuan-tuan, kalau kita nak pakai, siapa yang kasutnya ada tali pasal tunduk kan, terpaksa kita duduk satu tempat, kita naikkan kaki ikat. Jadi syurga ini
digambarkan oleh Rasulullah bagi seorang yang beramal, tempat taubat kalau dosa-dosanya ada ialah cukup hampir, lebih hampir daripada tali kasut kita. Mana Masya Allah tuan-tuan, nak menggambarkan reward balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi neraka pun seperti itu juga. Jadi cerita nak kata lebih hampir, amalan kita sebagai untuk ahli syurga pun hampir macam lebih hampirnya tali kasut kita, neraka pun begitu juga rupanya. Allahu Akbar. Jadi itu agaknya yang menyebabkan orang mati, kalau kita lihat ada yang senyum, ada yang sedih, melihat yang satu diperlihatkan syurga, yang satu lagi diperlihatkannya neraka. Na'udzubillah. Jadi pengajaran hadis ini untuk nak ceritakan kepada ahli syurga cukup mudah sekali. Sebab apa? Sebab orang yang ahli syurga ini sudah membiasakan hidupnya dengan amalan-amalan untuk menghindarkan diri dari maksiat. Jadi tak ada apa-apa. Tuan-tuan ada datang ke sini tadi rasa payah sangat, dah relax, bertenang. Azan kita yang rumah dekat lah, kalau tak sempat qiyamul lail malam tadi, bangkit terus ambil wuduk, datang, tak ada apa-apa, senang kan, tak kena kos pun, kosnya minyak motor, minyak kereta je lah, tapi datang dengan begitu senang. Itu kata mudah sekali orang ahli syurga ini, sebab hidup dia telah biasa dengan amal-amal soleh dan menghindarkan diri dari maksiat. Kalau ada masa lapar sikit, tak ada apa-apa nak buat, pegang Quran, baca. Mudah kan? Kalau tengok isteri kita kiri kanan, dia sibuk aja dengan benda-benda yang urusan duniawi ni, duduk kejap, ngaji sama-sama. Macam kita tadarus bulan Ramadan. Boleh tak ada? Itu hikmahnya Covid ini tuan-tuan. Diberi masa yang banyak untuk kita beramal ibadah. Okey? Berbanding dengan masa-masa yang biasa yang kita disibukkan dengan perkara-perkara lain, tuan-tuan ya. Jadi beruntung tuan-tuan kita hidup zaman Covid ini, dan kita beruntung, mintalah Allah hindarkan dari penyakit Covid agar kita terus melihat apa yang akan berlaku the next. Kalau kita lihat tuan-tuan di masjid tuan-tuan, solat Jumaat penuh tak? Penuh ya? Berapa bilangannya diizinkan? 500. Masjid negeri, saya berjemaah di masjid negeri tuan-tuan, mula-mula 600. Minta di masjid negeri ke sini solat Jumaat sini, dua-dua naik pada 1000, naik pada 1500. Dan yang terbaru ini tuan-tuan, diizinkan 3500. Apa yang saya boleh baca masa saya nak masuk masjid payah tuan-tuan, macam ada sekali saya terlewat sampai, walaupun pencin terlewat ada hal, betul-betul macam kita hari raya. Kau fikir 3500 kalau kita sembahyang kat masjid negeri Shah Alam ketika hari Jumaat, tepi jalan tu semua penuh dengan kereta sampai ke roundabout tuan-tuan. Dan gambarkan kalau kita datang lambat, bawah penuh, atas penuh, tempat laluan di atas penuh, di bawah pun penuh tuan-tuan. Jadi saya terfikir, Allahu Akbar, bila didatangkan Covid ini, rupanya ramai orang yang datang ke masjid untuk menyembah Allah, tunduk kepada Allah. Walaupun susah dia datang. Tak susah tuan-tuan, bawa ini ya, bawa sejadah. Yang keduanya kena ada handphone untuk mendapat kebenaran daripada masjid negeri yang kita boleh solat berjemaah. Yang ketiganya tuan-tuan, bila dah masuk ke kawasan itu, pandai-pandailah nak hidup, untuk mencari saf, untuk mencari di mana yang kita nak tinggal, yang kita nak solat tuan-tuan.
Jadi yang yang kita lihat itu memang betul-betul kalau hari raya haji, hari raya puasa itu memang biasa. Bilangan 3,500, 4,000 di masjid negeri itu biasa. Tapi sekarang ini tuan-tuan, tiap-tiap hari Jumaat kita akan jumpa manusia yang seramai itu datang solat di masjid negeri. Itu mungkin tuan-tuan tak dapat tiket untuk masuk ke masjid negeri. Pak Imam kita dapat, dia tahulah bagaimana susahnya, seronoknya, susah nak dapat parking, susah nak masuk, dan senangnya bila dah masuk kita rasa nikmat, kita seronok dapat ramai orang datang bersolat. Jadi saya sampai cakap kepada Pak Imam besar, inilah mini kepada Masjidil Haram. Cuma di Masjidil Haram itu kadang bawah kolong, bawah kedai, bawah tangga boleh solat. Di masjid negeri tak boleh. Kadang-kadang kesian juga. Yang kita nampak yang lalu daripada ofis Sinta tu, yang lalu lalang budak-budak muda bawa sejadah tu, majoriti ialah bukan warga negara. Warga negara saja dibenarkan untuk masuk di masjid negeri. Kalau dibenarkan orang bukan warga negara, 5,000 pun tak muat tuan-tuan. 5,000 lebih mau. Allahu Akbar. Jadi begitulah nikmatnya Allah kurniakan virus corona kepada kita. Jadi tuan-tuan melihat lain, saya melihat lain. Jadi tadi saya sebut pasal semua nak mati dalam, siapa orang Islam kena corona, kena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu ramainya orang nak kembali kepada Allah untuk solat, dan macam-macam yang kita boleh lihat tuan-tuan. Jadi cukuplah kita melihat apa yang Allah berikan ini sebenarnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Sebenarnya untuk kita menambahkan takarrub kepada Allah, hampirkan diri kita kepada Allah, banyakkan amalan-amalan. Sebab Allah boleh ambil melalui virus corona ini tak tahu bila, dan kadang-kadang yang bukan kadang-kadang sekarang sudah berlaku. Corona yang terbaru ini tidak ada simptom yang kena kepada seseorang yang nak diambil nyawanya. Tidak ada tanda-tanda, terus dia akan kena dan dia akan meninggal dunia. Jadi mana kalau itu berlaku, kita kena sentiasa standby untuk banyak amal, minta ampun kepada Allah. Itu yang saya maksudkan, untungnya kita hidup di zaman corona. Kalau tidak, saya tidak dapat bercakap seperti itu, sebab itu sebenarnya lahir daripada isi hati saya bila melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya fikir tuan-tuan lagi banyak Allah berikan pengajaran daripada cerita COVID ini. Dan cuma kata, macam mana ni sembahyang ada sap-sap jauh-jauh ni? Nabi suruh dekat-dekat. Tuan-tuan, dulu kita tak boleh datang sembahyang, lepas tu sapnya pula jauh-jauh, lepas tu kena pakai ini kan. Itu semua Allah bagi kat kita. Walaupun kita sapnya jauh jarak, Allah akan beri pahala yang sama seperti yang kita lakukan ketika zaman normal dulu. Kalau ada giliran nak pergi masjid juga, tak Jumaat tak boleh pergi, itu juga adalah berbeza dengan zaman kebiasaannya. Jadi kita harap Allah akan memberi pahala yang lebih ketika zaman corona ini dalam amalan-amalan kita yang jarakkan sosial, yang yang kadang-kadang ada giliran pergi ke masjid, ada yang tak boleh kan. Itu Allah lah yang akan memberi pahala, bukan kita. Jangan komplain lah dengan masjid, jangan komplain kepada jais dan sebagainya. Terimalah seadanya. Semoga Allah memberkati pertemuan ini. Saya fikir cukup setakat itu. InsyaAllah kita akan ada lagi ya, Tabirah. Dalam bahasa yang saya tulis di sini tuan-tuan, orang-orang beriman macam kita jangan menganggap remeh kebajikan yang kecil yang kita lakukan, sebab itulah yang menyebabkan rahmat dari Allah, dan kejahatan yang kecil itu
akan menyebabkan Allah murka. Jarak sosial ikut, tak ada apa masalah, asal kita boleh solat. Ini akan memberi kerahmatan pahala yang berganda kepada kita, dan maksiat boleh menyusahkan kita. Okey tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak sebab maklum sajalah, dah tua dah, 70 lebih umur saya. Kadang-kadang bercakap pun tak berapa semua sangat. Moga-moga dengan doa daripada kita semua, kita akan dapat berjumpa di lain kali dalam keadaan yang lebih baik untuk kita beramal dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Imam Nawawi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.